Assalamualaikum and hello guys. So kita jumpa lagi minggu ni. Untuk minggu sebelum ni kita dah tengok tentang jenis-jenis mutasi, tentang penyakit gen, macam mana penyakit gen ni diturunkan, and then kita dah tengok macam mana kaedah untuk kaji penyakit gen. Untuk minggu ni kita nak tengok apakah kesan aplikasi penyelidikan genetik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. So kita nak tengoklah kesan penyelidikan genetik ni kita guna and apa kesan dia pada kehidupan manusia, for example. Okay, so before kita mulakan kelas ni, macam biasa baca sukses kriteria. So, apa itu penyelidikan genetik? Penyelidikan genetik is actually satu teknik untuk mengubah gen. So, benda ni banyak digunakan dalam perubatan dan juga pertanian. Mostly lah digunakan dalam tu. Hari ni kita nak tengok 3 contoh penyelidikan genetik, iaitu sains forensik, genealogi genetik dan juga terapi gen. Okay, so kita akan go through one by one apa benda tu and then how it works. Yang pertama kita nak tengok sains forensik. Untuk sains forensik ni I think mostly semua orang pernah dengar, sebab kalau tengok TV ada kejadian jenayah ke apa, dia akan melibatkan forensik. Okay, sains forensik is actually satu bidang sains dan teknologi. Okay, di mana sains forensik ni dia digunakan untuk penyiasatan jenayah dan juga dia digunakan untuk mengesahkan kronologi satu kejadian yang jenayah yang berlaku tu. Okay, and then dia ni sangat penting dalam perundangan kita. Means kalau ada case, sains forensik ni yang akan membantu cari bukti daripada bahan bukti yang kita dapat di tempat kejadian tu. Dia akan bawa pergi makmal, dia akan buat analisis. For example, melalui cap jari ataupun ada rambut ke, anything lah, darah ke, anything yang dia boleh bawa bahan bukti tu pergi makmal untuk buat kajian. And then bila dia dah dapat bukti tu, dia akan bentangkan dekat mahkamah. So means that bukti tu valid sebab dia adalah bukti saintifik. So sebab tu dia sangat penting dalam orang kata mencari bukti lah untuk cari penjenayah tu. Now kita nak tengok terapi gen. So terapi gen ni di mana satu teknik yang kita guna untuk memperbaiki gen yang mutant ataupun gen yang abnormal. Means that gen abnormal ni yang menyebabkan penyakit anemia, penyakit thalassemia, hemofilia dan macam-macam lagi. So dengan adanya teknik ni, kita nak gantikan gen yang rosak tu kepada gen yang baru dengan cara dia akan sisipkan gen normal ke dalam sel ataupun tisu badan pesakit yang menghidap penyakit yang saya sebut tadi sebagai contoh. Okay, so cara-cara dia saya akan tunjukkan sebentar lagi. Saya akan explain, sorry saya tak tunjuk, saya akan explain sebentar lagi. Okay, sebelum tu kita kena tahu terapi gen ni dia masih dalam kajian. Means that dia masih eksperimen lagi lah. Dia belum digunakan secara meluas. Ada yang dah guna, tapi sebab dia masih nak kaji apakah kesan jangka panjang terhadap pesakit dan sebagainya, so sebab tu dia tak digunakan atau tak diluluskan lagi dekat hospital-hospital. So sekarang kita akan tengok macam mana berlakunya proses terapi gen ni. Jom. Langkah yang pertama, sel stem akan dikeluarkan daripada pesakit. So mesti ada yang tertanya, apa itu sel stem? Okey, saya akan explain apa itu sel stem. Seterusnya, gen normal akan dimasukkan ke dalam virus. Virus yang dah termodifikasi tu akan dicampur dengan sel stem pesakit. So, bila dia dah campur, sel stem pesakit akan berubah secara genetik. Bila dah berubah tu, sel tadi kita akan masukkan balik, kita akan suntik ke dalam pesakit.
So, sel-sel yang diubah secara genetik akan menghasilkan protein atau hormon yang diingini. So, dihasilkan protein yang barulah, yang normal lah. Okay, now kita nak tengok genealogi genetik. Okay, genealogi genetik ni adalah satu kajian di mana dia adalah kajian pengumpulan genetik, and then dia akan membantu untuk menentukan salah-sila, keturunan, sejarah, okay? Sejarah keluarga tu lah. Okay, yang apa yang diperlukan adalah ujian DNA. So, sebagai contoh, kita ada adik-beradik yang terpisah. Selalu dalam drama kan, adik-beradik terpisah. Bila jumpa balik, kita nak tentukan sama ada mereka ni ada pertalian darah ke tak, memang adik-beradik ke tak, kita gunakan ujian DNA. So, apa yang berlaku adalah dua-dua akan jalani ujian DNA. Bila dapat keputusan, kakak punya ujian DNA tu dengan adik punya keputusan tu akan kita akan bandingkan dia punya similarities berapa persen. Okay, so bila dapat result tu baru tahu, oh dia ni ada pertalian darah ke tak. Ataupun kalau tengok Insta famous, kadang-kadang dia orang ada buat macam dia jumpa orang yang muka sama macam dia, and then dia orang saja-saja jumpa, dia orang buatlah DNA test ni untuk tahu kalau dia orang ni ada pertalian darah sepupu jauh ke apa ke, for example lah. Aplikasi penyelidikan genetik ni banyak beri kesan pada kehidupan, untuk meningkatkan kehidupan. Tapi dalam masa yang sama dia akan memberi keburukan. Okey, antara kebaikan dia adalah sebagai contoh binatang ke ataupun tumbuh-tumbuhan, kita boleh tingkatkan kualiti dia, kita boleh bagi lebih tambah nutrition, boleh jadikan dia lebih tahan lama dan sebagainya. So bila kita nak jual, ramailah orang akan beli. So dapatlah sekaligus dapat meningkatkan ekonomi kita, for example. And then apa keburukan dia adalah apabila orang tu tak beretika ataupun orang tu dia salah gunakan aplikasi penyelidikan genetik, means that dia hasilkan satu benda yang tak mati ke, terlampau tahan. So bila proses tu tak ada, kita setiap benda hidup akan mati kan. Bila satu proses tu macam tak lengkap, dia akan mengganggu juga persekitaran. Which mean for example kita ada tumbuhan yang dia hasilkan tu tak mati, tapi dia membiak. So apa yang jadi, dia akan ambil banyak space sampaikan tumbuhan lain pula tak dapat hidup. Itu sebagai contoh lah. Okay, banyak lagi contoh-contoh lain yang awak boleh cari dekat internet. Sebagai kesimpulan, kita dah tengok tentang aplikasi penyelidikan genetik, iaitu sains forensik, terapi gen dengan genealogi genetik, and then apa kesan-kesan dia pada ekonomi, pada manusia, pada haiwanan, pada tumbuhan. Okay, so apa yang kita dapat belajar dari sini, kita ni sebagai manusia ni kita kena tahu yang setiap apa yang hidup tu ada yang matinya. Kita boleh menambah baik something, boleh buat satu pembaharuan untuk perbaiki something, tapi at the same time jangan melampau-lampau ataupun jangan sampai membahayakan orang lain ataupun persekitaran kita, sebab kita akan hidup sama-sama. Dekat dalam dunia ni kita berkongsi dengan macam-macam. Kita berkongsi dengan binatang, dengan pokok, everything tu. Okay, thank you.